introduction. Okey, pengenalan dia. Kenapa kita kena belajar ni? Ya, kerana teori sosial ni adalah dia panggil sini kerangka analitik framework atau paradigm yang diguna untuk kita kaji dan tafsirkan fenomena sosial. Fenomena ni maksud dia apa yang berlaku akibat hubungan sosial, adakah hubungan sosial ni antara manusia ni baik, ada kacau bilau ke, ada bergaduh ke, peperangan ke. Ya. So kena tahu sebab dia ada kait rapat dengan kesihatan. Ya. Okey, fenomena ni dia mengenai masyarakat ni hubungan dan tingkah laku sosial menyebabkan munculnya pelbagai teori sosial. Ya, akibat daripada tingkah laku manusia, ya, pelbagainya manusia ni dalam hidup ataupun dalam dunia ni muncullah pelbagai teori daripada orang-orang tertentu. Orang ni percaya macam ni, orang ni percaya macam ni. Maksudnya macam itulah. Dan ada pengikut dia, ya. Okey, 3 yang utama, functional theory, conflict theory dan interactional theory. Okay, kalau kita tengok functional theory ataupun functionalist theory, ya, dia dipelopori oleh bapa sosiologi. Ingat ya, saya beritahu Augusto Comte, ya. Okey. Jadi dia andaikan manusia ni ataupun masyarakat ni adalah sebagai satu tubuh macam badan manusia lah. Setiap manusia ataupun setiap masyarakat ni dia ada fungsi-fungsi tertentu di dalam kehidupan dia. Kalau kita tengok contohnya sekarang, fungsi awak semua sebagai apa? Student puan. Macam saya pengajar. Maksudnya kita ada fungsi-fungsi kita tertentu. Ya? Tapi kita sebenarnya sama aja, kita adalah manusia. Kan? Tapi fungsi kita berbeza-beza. Okey. Dan perspektif fungsional ni dia adalah perspektif teori yang utama. Kalau awak tengok dalam YouTube, awak boleh tengok. Ya, teori fungsional ni banyak. Ya, boleh kalau nak faham lagi boleh tengok dalam video-video, ya. Okey, dia mempunyai asal-usul daripada karya-karya Emile Durkheim, yang mana Emile ni dia menekankan bagaimana arahan sosial dapat dilakukan dan bagaimana masyarakat berada dalam keadaan stabil. Iaitu macam mana masyarakat ni dapat mengikut arahan, ya, dan dia orang boleh bertindak balas ataupun berfungsi dengan keadaan yang stabil. Dia tak ada kacau bilau. Okey. Dan dia juga kaji bagaimana kita ni sebagai manusia atau masyarakat ni dapat menyumbang kepada orang lain, kepada masyarakat lain. Okey, dengan itu akan menimbulkan keharmonian, ya. Okey, dalam ni Birkenkopf dan White 1989 dia telah merumuskan ada tindak ketiga andaian utama, iaitu mengikut functionalist teori ni, iaitu stability, harmoni dan evolusi, ya. Okey, lepas tu kita pergi yang kedua. Nanti kita akan belajar kaitan dia dengan kesihatan. Bagaimana teori fungsional ni berkait dengan kesihatan. Sekarang kita pergi kepada teori yang kedua, iaitu konflik teori. Konflik ni apa sebenarnya? Masalah. Masalah. Lagi? Kalau kita orang kata kita ada konflik tu maksud dia apa? Ada Perselisihan faham. Perselisihan faham. Lagi? Tak sependapat. Tak sependapat. Rasa tidak puas hati. Tak boleh mengikut arahan orang tu dan sebagainya. Tu maksudnya kita ada konflik. So, manusia memang ada konflik antara sesama manusia. Ya. Dengan itu wujudlah satu konflik teori yang dipanggil konflik teori. Okey, dalam sosiologi teori konflik ini menyatakan bahawa masyarakat dan organisasi ini berfungsi bila mana ada konflik. Kerana apa? Kerana dengan adanya konflik ini dia akan memaksimalkan manfaat mereka. Maksudnya dia tunduk kebolehan dia. Kenapa dia kata dia macam ni? Ya, kenapa dia kata dia bagus? Bezakan dia dengan orang lain.
Ya, dia nak tunjukkan kata kekuatan dia. Ya, menyumbang kepada perubahan sosial seperti perubahan politik dan revolusi. Ya, seperti yang awak nampak ya, bila mana ada konflik akan ada perubahan. Contoh dalam politik lah kita tengok kalau apa ni orang masa pilihan raya kan, berbagai janji-janji yang orang kata apa yang ditaburkan oleh orang-orang politik. Okey, dan bila ada orang politik dia akan ada penyokong dan pembangkang, betul? Betul tak? Bila ada penyokong dan pembangkang, ini adalah konflik. Penyokong ni akan sokong teori dia sendiri dan pembangkang akan sokong teori dia sendiri. Okey, jadi dengan tu dia orang akan bersaing. Bila bersaing, dia akan ada perubahan. Contohnya, ingat tak janji-janji dulu kata kalaulah siapa-siapa ni menang, dia akan orang kata harga minyak akan turun. Contohnya, itulah kita boleh nampak. Harga minyak akan turun. Dia janji apa lagi? Tol kalau tak silap saya. Harga tol. Saya pun tak berapa tahu sangatlah politik ni. Tapi nak bagi tahu nampak gitulah. Dia ada janji-janji dia. Okey, yang ni dia dipakai oleh golongan kapitalis. Ya. Contoh beberapa ahli teori seperti Karl Marx. Karl Marx ni dari mana? Jerman. Karl Marx Jerman? Rusia ke Jerman? Tak silap saya Jerman. Ya, Karl Marx Jerman. Saya duk ingatkan dia Rusia. Okeylah, tak apa. Jadi Karl Marx ni dia mendakwa bahawa pertumbuhan dan pembangunan berlaku kerana konflik. Ya, di antara pihak yang menentang. So pihak yang menentang ni dia akan provoke orang. Manakala penyokong ni, pihak-pihak yang menyokong ni dia akan mempertahankan. Okey, seterusnya kita pergi ke teori konflik ni. Dia ada paksaan. Ya, dia akan memaksa orang supaya ikut dia. Ya, dan menghasilkan arahan-arahan tertentu. Okey, interaction teori. Teori interaksi ataupun teori perhubungan. Ya, interaksi manusia. Dalam sini kalau kita tengok teori interaksi ni, dia dapati daripada interaksi ni dia akan lahirkan konflik juga, dia akan lahirkan kerjasama dan juga dia akan lahirkan pembentukan identiti masyarakat. Ya, hasil daripada interaksi. Okey, kita boleh tengok bilanya ada arahan tertentu, orang akan ikut arahan tu. Ya, contoh macam sekarang. Interaction teori yang kita pakai. Arahan apa sekarang? Musim apa sekarang ni musim? Pandemik. Musim COVID. Pandemik. Semua orang pakai interaction teori lah. So dia bagi arahan. Arahannya apa sekarang ni? Tak boleh keluar MPL rumah. arahan apa? Duduk kat rumah, stay at home. Stay at home. Ya, stay. Jalan-jalan. Ikut SOP. Safe lah, apalah. Ya. Itulah. Itu adalah interaction teori. Dia bagi arahan. Ya. Okey, dan dia ada juga simbol-simbol tertentu. Ya, sebenarnya simbol-simbol yang kita nampak di sekeliling kita ni adalah bercakap dengan kita. Apa simbol yang seolah-olah bercakap? Bila kita tengok kita tahu yang tu sebenarnya arahan dia. Contoh. Simbol ke warna ke? Contohnya macam kalau traffic light ataupun kalau ada jalan tu tak boleh masuk atau one way kan dia akan tuliskan tak boleh melintas ke. Betul tak Puan? Ya, betul. Yang tu tepat. Ya, kalau kita tengok, kalau kita naik kereta atau naik kenderaan, kita pergi berhenti dekat simpang kan ada traffic light. Ya, dia seolah bercakap dengan kita. Kalau nampak dari jauh tu kuning, apa maksud dia? Kuning. Jangan bawa laju. Tambah kelajuan. Tambah kelajuan. Sebenarnya dia bagi tahu kat kita bersedialah untuk berhenti sebab lepas kuning ni dia akan jadi merah. Kan? Lepas kuning ni dia akan jadi merah, bersedialah untuk berhenti. Sebab lepas ni kamu kena berhenti dan dia lepas kuning dia akan tukar jadi merah. So, sekarang dia kata
sekarang berhenti. Okey? Bila dia tukar ke hijau, maksud dia sekarang boleh jalan. Okey, siapa yang tak ikut arahan tu kena hukum. Saman. Kena saman. Okey, itulah interaction teori. Tu dipakai konsep tu lah. Teori interaksi bermula pada abad 20-an oleh ahli sosiologi dipanggil George Herbert Mead dengan Charles Horton Cooley. Ya. Mead dengan Cooley ni mendapati bagaimana seorang individu berinteraksi dengan masyarakat melalui interaksi sosial secara berterusan. Sekarang mudah sangat interaction teori yang kita pakai. Contohnya dalam handphone. Apa dia? Ada emoji tu. Ya. Emoji yang awak pakai tu kan. Kan suka pakai tu kan. Ada stiker pun. Stiker. Apa dia? Stiker. Emma suka main Suka stiker pun. pun. Stiker. Saya Emma tengok suka main stiker stiker. tu. Saya tengok stiker tu kadang lucu. Sama masa Emma hantar kat saya Limi dulu lucu ke? Yang lucu. Kita tengok sini kadang kita pun ketawa sendiri. Kan? Ya, ada kawan-kawan saya yang hantar kan. Kalau contohnya dia orang nak macam tak setuju lah, nak gaduh-gaduh kan. Dia hantar gambar pelempang lah. Kita faham lah maksud dia, tak suka lah tu. Samsul selalu stiker lucu-lucu pun. Alah, tak ada stiker apa Tan? Kita pula faham pula tu. Kan? Dia tak tulis apa-apa kan. Kita faham tak? Faham. Tak perlu dia nak tulis. Stiker. Macam saya kat rumah ni, saya bagi contoh saya lah, saya tak tahu orang lain. Kalau saya order ayam, saya biasanya saya tak beli ayam dekat kedai, saya beli ayam dekat jiran-jiran saya lah. Jadi jiran saya ada seorang ni, dia tak bercakap sangat lah. Maksud dia tak tulis saya. Dia bagi emoji-emoji ni ataupun dia bagi simbol-simbol ni, kita faham kata sekarang ni dia dah bawa ayam on the way nak sampai. Dia tunjuklah gambar ayamnya berapa ekor. Kalau dia kata kita order 2 ekor, dia letak dua ketul. 2 gambar ayam tu. Maksudnya kita tahu 2 ekor ayam. Dapat faham? Dia bilang on the way maksud dia. Maksudnya kita faham lah. Oh, dia nak hantar ayam dia sekarang on the way. Tak perlu dia bercakap, betul tak? Sekadar gambar. Okay, itulah maksud dia. Ya, tu semua social theory. Okay. Explain how social theory relate to health belief, health behavior in terms of concept, mechanism and outcome. Okay. Functional theory. Okay. Oleh kerana Augusto Comte ni dia anggap teori functional ni serupa dengan manusia, di mana semua manusia ni ada fungsi-fungsi tertentu untuk kebaikan masyarakat. Ya. Contoh yang kita nampak paling dekat adalah penekanan terhadap fungsi-fungsi pendidikan. Ya. Okey. Ini kita dah kata dah tadi. Okey, contohnya kalau kita tengok ya, penekanan dalam pendidikan, contohnya kalau dekat sekolah, ya, sekolah dulu kita ada kurikulum. Okey, bagaimana guru-guru menggunakan kurikulum ni untuk mengajar kepada student. Okey, di mana kurikulum ni berfungsi untuk seluruh. Dan dia ada pedagogi. Okey, pedagogi ni siapa yang belajar cikgu tahulah. Okey, sistem yang kita guna untuk mengajar student. Kemudian di situ juga bagaimana guru-guru ni berfungsi mendidik pelatih-pelatih ataupun student-student ni dengan disiplin. Ya. Di situ juga dia berfungsi macam mana dia nak nilai student ni dengan peperiksaan. Gitulah. Okey. Okey, yang ni. Okey, dan dia juga tekankan bahawa ibu bapa, pihak sekolah, rakan sebaya, media massa saling berperanan mengatasi masalah jenayah yang wujud di kalangan remaja. Okey, bagaimana cikgu-cikgu ni dia gunakan parent, ya, untuk kontrol budak-budak ni. Okey, begitu juga parent gunakan cikgu juga. Maksud dia win-win situation lah digunakan sini, ya, untuk kontrol budak-budak ni. Semua dia guna functional theory. Okey, functional theory ni dia lebih stabil, Okey, dan juga
dia membentuk keharmonian masyarakat. Ya. Okey, kita pergi kepada yang akan dengan seperti yang saya bagi tahu tadi, bila ada punya konflik, manusia akan bertindak atau berubah, ya. Okey, terutama sekali saya bagi tahu tadi dalam kes-kes politik lah, perubahan politik dan revolusi. Boleh nampak tak? Contohnya kalau kita tak bersetuju tentang sesuatu, apakah konflik teori, maksud saya apakah tindakan yang dibuat oleh masyarakat kalau tak bersetuju dengan sesuatu? Nah ni dia pakai konflik teori lah. Ada. Antaranya macam hashtag trending dekat Twitter macam hashtag kami minta 5 yang terbaik. Bersih Wan, bersih. Guling kat daftaran. Guling kat daftaran. Okey, memang tu betul. Lagi. Apa lagi? Yang ketara nampak. Kadang dalam berita apa ada. Selalu tunjuk. Nak beritahu tu konflik berlaku, dia nak tunjukkan perasaan dia. Apa dia? Tunjuk Mogok. perasaan lah. Provokasi. Mogok. Ya, mogok. Tu konflik teori semua tu. So, kenapa dia buat mogok tu? Untuk menunjukkan rasa tidak puas hati. Satu, menunjuk dia tidak puas hati. Betul. Nak Supaya menuntut sesuatu. ya, menuntut sesuatu tu nak meminta perubahan lah. Kan? Contohnya, awak tengok tak? Awak tahu tak berita baru ni kan? Yang siapa? GNT. Tahu tak GNT? Kes GNT. Tahu Ban. Kes apa tu sebenarnya? Pekerja dia tak kena potong gaji Ban. So dia nak menuntut gaji lah. Keadilan untuk gaji. Kan? Supaya bos-bos ni ataupun pihak GNT ni buat perubahan balik. Kalau dulu selama ni dia orang dapat gaji penuh, lepas tu dia dapat allowance kan? Allowance. Dia potong Commission tu. Commission saja. Mana cukup? Kan? Orang yang kerja tu ada family semua tau. Jadi dia orang pun buat tunjuk perasaan, mogok dan sebagainya. Ya? Itulah. Itu semua konflik teori. Tapi masalah dalam konflik teori ni, dia menimbulkan, kalau functional ni, dia lebih stabil. Ya, menimbulkan keharmonian. Tetapi dalam konflik teori ni, dia banyak kebencian. Ya, kebencian secara emosi, saling mengutuk, kata-kata negatif, kan? Nak menunjukkan supaya orang pandang kata golongan tu tak bagus, golongan tu orang kata apa, nanti masyarakat tak terima lah, ya, supaya masyarakat tak terima. Ya. Okey, konflik teori ni dia banyak negatif lah. Okey. Sedangkan kalau kita tengok functional teori tadi dia lebih stabil, lebih harmoni. Okey. So boleh faham tak dua konflik ni? Boleh nampak kan? Boleh Ban. Okey. Tak lama dah, sikit je lagi. Konflik teori applied to society. Konflik kelas yang ketara dan jelas. Okey, konflik kelas ni faham tak? Kita manusia ni ada stratifikasi. Tahap-tahap dia. Kita kata apa ya? Kasta-kasta dia. Social class. Good. Social class nanti you akan belajar. Social class, kita ada orang yang kaya, orang yang terlalu kaya, orang yang sederhana kaya. Lepas tu orang yang sederhana, orang yang miskin dan orang yang terlalu miskin. Terlalu miskin kita panggil apa? Fakir. Kan? Ada orang dia kata dia miskin, tapi kalau kita tengok dia taklah miskin sangat, cukup lagi ada mana makan lagi, kan? Tapi ada orang memang betul-betul miskin. Nak makan nasi pun tak ada. Beras yang ada tu buat bubur, makan dengan garam saja. Saya suka tengok dulu apa dia? Bersamamu. Pernah tengok tak Bersamamu? Pernah. Orang miskin, orang susah bersamamu lah. Kita boleh nampak perbezaan antara dia dengan kita. Betul tak? Kita taklah kaya sangat kan? Tetapi nampak tak apa perbezaan dia? Dari segi ekonomi, nampak tak? Nampak Ban, nampak. Nampak. Keadaan rumah, makan minum dia, pakaian dia, semua beza dengan kita. Ya? So, dalam konflik teori ni,
konflik kelas ni amat ketara dan jelas. Okey. So dia bagi contoh sini peristiwa seperti pertempuran dia Seattle. Yang ni contoh-contoh dululah. Ni Mak Saleh punya lah. Teori konflik juga boleh digunakan untuk menjelaskan non-economic konflik dalam masyarakat. Ya. Tak semestinya berkait dengan ekonomi. Ya, berkait dengan banyak benda. Okay, international theory applied to society. Bagaimana manusia berinteraksi, ya, dia boleh melakukan perubahan. Okay. Teori interaksi ni mementingkan proses interaksi sosial manusia. Sekiranya kita tidak bersosial, kita tidak akan berkelakuan seperti makhluk manusia biasa. Kita mungkin tidak dianggap waras. Ya, dan tidak kita mungkin dianggap tidak waras dan tidak siuman. Maksudnya sini kita perlukan interaksi. Kalau dalam keadaan normal, orang yang berinteraksi tidak waras. Betul tak? Siapa kata salah? Betul Puan. Contohnya? Siapa dia katakan kalau tak ada interaksi ni tak macam tak waras, macam tak siuman? Sebab secara fitrahnya manusia dia perlu juga bercakap kan dengan orang. Cara Kalau dia fitrahnya kita manusia perlukan orang lain. Kan? Ya. betul. Perlu. Setiap orang pada kita perlukan orang lain. Contohnya saya perlukan you all. Ya, you all sebagai student. Kalau you all tak ada, saya tak ada kerja. Saya tak ada kerja, tak boleh nak mengajar. Nak mengajar macam mana student tak ada? So tak ada interaksi sosial. Okay, itu contoh satu. Okay, kita boleh tengok interaksi sosial. Ya. Bagaimana interaksi sosial ni memainkan peranan pada kewarasan ni, contohnya kita tengok orang sakit jiwa. Kan, orang sakit jiwa kalau jenis murung, apa dia buat? Dia duduk menyendiri kan? Dia menyendiri, dia tak nak campur dengan orang lain. Dia tak ada interaksi sosial. Okay? Ya, maksud dia gini, sebab itulah dikatakan siapa yang tak ada interaksi ni, dia tidak waras. Orang yang normal, dia akan ada interaksi sosial. Okay. Itu dari segi kesihatan. Secara keseluruhannya, prinsip asas teori interaksi adalah simbolik seperti yang dikatakan oleh Rizal 1992. Itu manusia adalah tidak sama dengan binatang kerana manusia memiliki keupayaan untuk berfikir. Keupayaan berfikir manusia adalah dibentuk oleh interaksi sosial. Bila mana kita ada interaksi dengan orang, kita akan dapat fikir. Contohnya, kalau orang bagi kita pilihan, kita akan guna pemikiran kita untuk pilih. Betul tak? Tapi hasil pilihan kita daripada interaksi kita. Contoh awak nak jawab soalan. Peperiksaan adalah interaksi walaupun dia lebih atas kertas. Kertas MCQ tu adalah interaksi sebenarnya. Seolah-olah dia bercakap dengan awak. Bila awak baca soalan MCQ, pilihannya A, B, C, D. Dia adalah interaksi. You yang akan pilih. Ya, seolah you berinteraksi dengan dia, saya pilih A. Contoh gitulah. Ya. Okey. Manusia kalau dia tidak berinteraksi, dia tidak dalam keadaan normal. Kalau kita tengok contoh-contoh, banyak dulu kita tengok cerita lah. Kalau kita tengok cerita animasi apa ya? Tarzan. Kan? Itu contoh manusia yang tidak berinteraksi sesama manusia. Dia berinteraksi dengan Binatang. Haiwan. dengan haiwan atau binatang. So dia tidak boleh bercakap. Ada 2-3 filem yang berkait dengan cerita macam tu. Yang Mak Saleh buat baru ni apa? Mowgli. Mowgli. Kan? Jungle Book. Jungle Boy. Jungle Boy. Jungle Boy. Jungle Book. Dan dia berinteraksi dengan haiwan. Bagaimana dia dengan haiwan dia faham lah. Ya? Tapi dengan manusia dia tak faham. Dia kena belajar balik bahasa tu. Okay? Anis boleh tu. Apa dia? Anis boleh cakap dengan kucing. Sebenarnya kalau kita duduk dengan haiwan, kalau orang suka bela binatang, dia kadang-kadang dia boleh bercakap dengan binatang tu seolah-olah dia ada interaksi. Kan? Dia kata apa semua ikut. Binatang tu boleh ikut. Sebab tu you perhati dulu, orang dulu kalau dia bela binatang, contohnya kucing lah. Kalau dia kata dia adalah cakap bahasa dia, kucing tu akan naik, mendahurut lah, picit-picit dia lah, pijak-pijak lah, betul tak? Soalnya kucing tu faham pula. Padahal kita pun bukan cakap bahasa kucing, ya, tetapi dia orang ada
orang kata apa, orang panggil apa ada link. Macam tu lah. Maksudnya interaksi lah tu. Ya. Okey, dalam interaksi sosial manusia mempelajari makna dan simbol. Macam saya bagi tahu tadi, kawan awak bagi tahu contohnya traffic light tu. Traffic light adalah ada makna. Awak nampak sekeliling awak. Apa yang ada makna? Awak nampak simbol tu, awak tahu itu makna dia. Boniface Ambrose. Baru nampak muka Boniface. Boniface, apa dia? Simbol. Contohnya pun macam mendung kan, kita nak tahu kalau mendung ni kejap lagi mungkin hujan. Okey, tu sebahagian daripada interaksi juga. Kita tengok mendung maksudnya nak hujan. So apa kita buat? Bertindak. Kita pun kalau ada kain di jemuran, ambil kain, ya. Kalau ada orang yang main-main, adik-beradik kita main kat luar, beritahu dia masuk dalam rumah nak hujan. Itulah. Kadang-kadang kita tengok, kita lalu kot jalan raya, kita nampak sign ada lembu. Ya, apa tu maksud dia? Ada lembu kat situ. Kawasan lembu melintas. Ya, kawasan lembu melintas. Jadi kawasan tu bahaya atau tidak? Bahaya, Ban. Bahaya. Kita tahu itu adalah simbol yang dia bagi tahu. Kawasan ni adalah bahaya. Ya, di berinteraksi kita dia beritahu bahaya. Jadi berhati-hati sebab bila berlaku kemalangan, banyak kemalangan maut. So dia nak bagi kita macam tu lah. Okay. Itu yang kita kata manusia beraksi dan berinteraksi. So apa yang manusia buat adalah kalau kita lalu kumpulan lembu. Begitu juga kalau kita lalu ke atas, siapa duduk sebelah Gerik? Gerik ke Kelantan ke arah Perak? Pernah lalu tak Gerik? Saya. Najmi. Okey, kat Gerik kita tengok kalau di atas dia apa? Banjaran apa tu? Titi Wangsa. Titi Wangsa. Titi Wangsa. Kawasan tu kita takut. Binatang apa yang kita takut kawasan tu? Gajah. Binatang buas. Binatang buas, okey betul juga. Tapi jaranglah nak jumpa binatang buas atas jalan raya. Tapi yang kerapnya gajah. Apa? Kenapa kita bimbang gajah ni? Dia mengamuk. Sebab gajah besar buat. Ya. Selain pada saja besar, lagi? Ada belalai. Menghalang jalan. Dia menghalang jalan kerana apa? Dia Kerana besar. tak ada tempat tinggal. Apa benda? Sebab tak ada tempat tinggal. Bila dia jalan tu, dia jalan dalam kumpulan. Dia jalan dalam kumpulan kan? Ya, Ban. Jalan kumpulan. Dia taklah besar. Jalan dalam kumpulan. Bukannya seekor. 3-4 ekor, ada bapa, ada mak, ada anak lah. Bahaya tak? Mana pun bahaya. Ada cucu Baik, sekali. Ban. Dia suka mengamuk, Ban. Dia suka mengamuk. Betul. Okey, macam mana kita nak elak mengamuk? Apa interaksi sosial yang kita buat? Nak elak dia mengamuk? Kita lari. Matikan Ban. lampu. Kita lari. Ya, good. Matikan lampu. Jangan berinteraksi dengan dia. Jangan bunyikan horn. Kita horn dia puan. Kita horn. Hon dia Jangan dengan bunyikan horn. berinteraksi lah tu. Dia Janganlah mengamuk, awak Ban. berinteraksi dengan dia. Jadi lempeng. Nanti dia mengamuk. Dia mengamuk tu maksudnya dia berinteraksi dengan awak sebenarnya. Kita bercakap dengan dia boleh puan. Kalau awak bagi lampu kat dia, maksudnya awak berinteraksi dengan dia. Okey? Itulah maksudnya dia akan ada perubahan yang dia buat. Dia mengamuk lah. Itu contoh lah, nak mudah nak beritahu interactional teori. So saya bagi contoh-contoh tu nak bagi awak faham bagaimana kalau interaksi tu, simbol-simbol yang dibuat tu seolah-olah bercakap-cakap dengan kita, kita akan bertindak sesuatu. Okey? Okay, Ban. Sebab apa? Binatang pun dia pandai interpret juga. Ya, bila dia tengok macam kalau dia nampak cahaya. Maksud dia kata yang tu bahaya untuk dia. Dia interpret sebagai benda tu bahaya. Okey. Okey, manusia berkeupayaan membuat modifikasi dan alterasi antara
antaranya kerana kebolehan mereka berinteraksi dengan diri sendiri. Kebolehan ini membolehkan mereka menjangkakan kemungkinan kesan tindakan. Tadilah, contohnya tadi yang kawan awak beritahu, kalau nampak mendung, kita jangkakan akan hujan. Gitulah. Membuat penilaian kebaikan dan keburukan. Okey, tadi, interaksi tadi, contoh yang gajah tadi, kita boleh nilaikan. Kalau kita buka lampu, dia akan mendatangkan keburukan. Jadi apa yang kita buat adalah, kita jangan macam malam lah, halakan lampu kat dia ataupun jangan bunyikan horn. Okey, menentukan tindakan atau aksi yang sesuai. Okay, contohnya kalau saya bagi kalau awak bagi tadi dekat traffic light, ya, kalaulah ada lampu merah maksud dia berhenti. Kalau lampu hijau maksud dia tindakan atau aksi yang sesuai adalah kenderaan boleh jalan, tak kena saman. Okey? Jalinan aksi dan interaksi akan membentuk kumpulan dan masyarakat. Okey. Jadi maksud dia dalam interaksi ni dia akan membentuk kumpulan masyarakat. Yang kita kata tadi kalau dekat jalan raya, kumpulan masyarakat yang mengikut undang-undang lah. Okey. Jadi contoh lagi aksi atau interaksi yang membentuk kumpulan masyarakat. Siapa boleh bagi contoh? Apa dia? Simbol ataupun interaksi yang membentuk kumpulan dan masyarakat. Contoh macam polis jaga trafik tu kan? Dan Betul? kalau macam jam ni kan, dia di polis yang duduk kat tengah jalan tu jaga tahan kenderaan. So, kalau lah kata tak ikut peraturan, Dilanggar polis tu. Kena saman puan. kena saman. Kalau tak ikut peraturan jadi aksiden kan. Yalah. Akan jadi aksiden lah. Boleh Bahayakan orang meragut lain. nyawa. Meragut nyawa. Okey, lagi apa lagi? Apa interaksi masyarakat yang membentuk kumpulan masyarakat ataupun kumpulan manusia? So, Nana cakap perayaan. Perayaan, okey. Contoh? Nana, cakap Nana. Dia komen kat chat tu. Nyantuk dah semua ni. Tak Wan, ada. Mana ada ngantuk puan. Semangat ni Tak puan. ngantuk kan? Tak ngantuk? Ada ni. Dia Apa dia mengantuk lagi? tu. JKK boleh bang? Apa dia? Jawatan kuasa kampung tu. Okey, macam- JKK betul? Okey. Ha. Betul. Yang tu lagi tepat. Okey, JKK. Apa JKK buat? Macam mana dia berinteraksi? Mesyuarat. Diguna interactional teori ni untuk bentuk masyarakat. Macam mana? Apa? Mesyuarat. Macam buat aktiviti semua. Okay, macam mana Puan, dia kalau NGO bertindak untuk membentuk orang kata apa, masyarakat yang bersatu padu, dia buat apa? Interaksi dia melalui aktiviti. program. Aktiviti. Program, betul. Sekarang banyak kan program-program yang dibuat kan. Minggu lepas ada anugerah apa untuk anugerah apa? Untuk orang-orang yang duduk kawasan-kawasan taman perumahan ni. Alamak, saya lupa lah. Anugerah tu Taman ada? Anugerah Taman Tercantik ke? Ya, betul. Anugerah kecemerlangan. Bising Tan. Bukan yang tu. Anugerah untuk taman tercantik. Taman yang dia buat aktiviti. Sabah dapat. Pemenang dia dari Sabah. Saya tak ingat taman apa. Sairul menang. Sairul. Kita tengok maksud dia ahli-ahli masyarakat dalam kawasan taman tu aktif. Dia orang ni ada kerjasama. Maksud dia ada berinteraksi. Interaksi yang positif, yang di mana semua masyarakat situ bersatu padu. Semuanya ambil bahagian. Nak bentuk kawasan. Mungkin kawasan tu dah jadi cantik. Siapa tak tengok lah macam mana dia boleh menang tu. Semua saya tahu dia menang. Cantik, patut aktif. Ahli-ahlinya, penduduk-penduduk situ semua aktif. Ya. Ada taman yang kalau kita bagi arahan gitu, ada juga taman-taman yang dia orang konflik. Dia gunakan teori konflik sebab apa nak rebut jawatan. Ya bang. Macam-macam lah. Kita sebenarnya dalam hidup kita banyak guna teori konflik, teori interactional dan teori fungsional tu.
Ya, cuma kita tak sedarlah kata kita sebenarnya terlibat dalam tu. Ya, dalam keluarga kita sendiri pun, ibu bapa kita pun dia ada teori, dia gunakan teori functional. Maksud dia berfungsi sebagai parent. Ya, kalau parent ni apa yang dia buat untuk menstabilkan ekonomi dia, untuk harmonikan anak-anak dia supaya tak bergaduh. Ya. Kalau teori konflik dalam keluarga kita apa pula? Sebab konflik ni dia banyak negatif, banyak ugutan sebenarnya, banyak ugutan. Ya, dan juga banyak tunjuk perasaan. Anak-anak lah kalau dia tak suka parent bagi arahan apa-apa, contohnya ada yang parent yang jenis apa-apa semua kena ikut cakap dia. Ada tak yang parent macam tu? Ada jenis tirani. Apa dia? Jenis tirani. Saya tak ingat Jenis- autokratik. Rasanya tirani. Okey, autokratik. Ya. Maksud dia mesti ikut. Anak-anak tak boleh bantah. So ada tak anak yang memberontak? Ada Puan, Wan. dia memberontak. Dia Ya. Itulah teori konflik. Dia pakai dalam keluarga dia. Teori konflik. Okey, kalau teori interactional, tadilah parent yang orang kata apa, saya bagi yang keluarga lah senang. Bagaimana parent berinteraksi untuk membentuk keharmonian dalam keluarga dia. Okey. Kesimpulannya, Habis dah tahu. Tidak aja. Dalam sosiologi ni kita ada 3 teori yang utama. Ya. Teori-teori ini adalah boleh dipakai untuk generalisasi. Maksudnya generalisasi ni boleh dipakai oleh semua orang. Ya, dalam apa-apa keadaan. Ya. 3 paradigm yang telah menguasai pemikiran sosiologi kerana memberikan penjelasan yang berguna, fungsi, struktur, teori, konflik dan interaksisme simbolik. Ya, maksudnya dia gunakan simbolik-simbolik teori-teori tertentu dalam masyarakat. Okey? Dah habis dah. Maksudnya habis dah. Habis dah. Pendek aja. So secara kesimpulan kita dah belajar 3 teori, iaitu teori pertama functional, teori kedua teori konflik, yang ketiga teori interactional. Okey, saya harap awak dapat ingat ya. Norosdiana, tiba-tiba nampak nama Norosdiana. Sebut Norosdiana teori functional ni apa? Secara ringkas yang awak faham. Teori functional. Ya. Teori functional ni dia teori utama dalam sosiologi. Dia macam dia kaji apa fungsi perlakuan sosial dalam masyarakat, dalam institusi masyarakat. Bagaimana Pak? Yang JKK tadi. So dia lebih ke arah mengharmonikan masyarakat. Dia ada harmoni. Dia ada 3, stability, harmoni. Satu lagi apa tu? Evolusi. Okey. Betul. So kalau keluar soalan, mungkin dia boleh keluar soalan, nyatakan 3 teori sosiologi. So kena ingat salah satunya adalah functional. Okey. Teori konflik. Mana teori? Tak ada dah teori. Tak ada ke nama teori? Saya nampak nama teori tadi. Ada, nama ada. Nama ada, orangnya ada tak? Saya takut apa ni, orang saja Google Meet, orangnya dah tak wujud. Tak ada pun. Teori dah tak ada. Ainul Izzati. Tak ada juga. Amirah tak mau. Amirah ketua kelas. Amirah ketua kelas ke? Macam mana? Ketua kelas? JK subjek. Okey lah, tak apa. Baguslah. Artikulah. Teori functional. Ambil seorang pun tak boleh bagi tahu ke? Wan Fatimah tak nak dah. Wan Fatimah banyak bercakap dah. Dah banyak dia bagi idea. Puan, Ya, Anis. yang konflik teori tu dia
dipakai oleh golongan kapitalis. Lepas tu dia lebih kepada memaksa orang tu. Contoh macam kalau related dengan head belief tu, dia macam mogok dan tunjuk perasaan. Okey, itu salah satu contoh. Tan Chai Long, lagi teori konflik. Ya, Puan. Teori konflik, Hello? lagi teori konflik. Apa lagi yang you faham tentang teori konflik sebelum kita stop? Teori konflik ni macam perselisihan faham lah antara sesama kita sendiri. Okey. Contohnya Apa hasilnya? macam tak sependapat. Apa hasilnya daripada teori konflik ni? Perubahan. Hasil dari Adanya teori konflik ni perubahan. Kan? Bila ada konflik, bila ada orang menentang, dia akan ada perubahan. Ya, ada perubahan yang akan berlaku sebab kita tuntut benda tu. Macam kita tengok orang mogok lah. Dia tuntut kan. Kebanyakannya tuntut naik gaji, kan? Tuntut macam JNT tu sebab dia tak nak komisen, berkaitan kerja lah. Biasa gaji lah yang penting tu, duit, kewangan. Melibatkan ekonomi ni ramai berlakunya mogok-mogok ni. Okey, Muhammad apa ni? Saya nampak Syah je. Muhammad penuh apa? Syahir? Syamsul. Mak Syamsul. Syamsul tu, Puan. Syamsul. Syamsul. Teori apa interaksional? Apa tu, Puan? Teori interaksional. Kejap saya baca. Sekejap saya nak fahamkan kejap. Teori interaksi ni macam kita gunakan satu kaedah untuk berinteraksi dengan orang lain supaya dia faham maksud yang kita cuba sampaikan. Okey, apa hasilnya? Hasilnya contoh macam yang Puan cakap gajah contoh kan. Kalau kita berinteraksi dengan betul, jadi dia pun tak mengamuk. Kita pun tak ada dalam keadaan bahaya gitulah. Dia menghasilkan tindak balas atau aksi yang kita nak capai itulah. Ya, tindak balas atau aksi. Maksud dia apa yang kita nak capai. Kalau benda tu negatif, jadi negatif lah. Macam gajah tadi. Dia akan mengamuk lah. Kan? Kalau positif, jadi positif lah. Ya? Macam polis lah. Kalau polis duk buat, kalau kita pun, kalau kita nak bagi arahan pada orang, kalau kita cakap elok-elok, adakah benda tu akan jadi elok? Mestilah jadi elok. Sebab kita, interaksi kita elok. Kalau interaksi kita negatif, kita pun akan dapat negatif lah. Ya, betul. Okey. Itu saja tiga tajuk, tiga benda penting dalam teori sosiologi. Okey, saya rasa setakat ni dulu. Ya, kalau ada apa-apa boleh tanya lagi. Kalau nak tanya tentang apa-apa selain daripada tajuk hari ni boleh. Kita dalam 2 minit. Puan nak tanya pasal evaluation. Pukul 7 ke baru buka? Evaluation yang mana? Yang hari ni Puan set pukul 7. Pukul 7 petang 7 malam. Sebab hari tu saya ingatkan kelas ni nak habis lewat. Jadi saya buka. Tak apa, sekejap lagi saya alter ya. Okey, baik. Saya alter lah 2.5. Sekejap lagi saya alter. Saya tulis 2.5. Puan, satu lagi ada yang tanya. Dia orang dah hantar jurnal dekat Mira. Puan dah check ke belum Belum lagi. Sebab belum, saya pun ada kelas. Saya ada kelas dengan program lain. Jadi tak sempat lagi. Baik. Tanya je Puan. Boleh. Tak apa. Saya akan check insya-Allah minggu depan. Boleh? Sekarang ni saya bagi masa untuk you all carilah yang elok-elok sikit. Yang penting sebab you all mesti ada bahagian discussion kan? Yang penting ada tempat discussion, ada tempat recommendation, kan, ada tempat conclusion, introduction semua tu. Ya. Jadi part-part tu kalau boleh awak cari, nak memudahkan awak cari jurnal yang dah ada siap-siap dah. Sebab ada jurnal-jurnal yang dia seolah macam general. Dia masuk ke semua. Dia tak ada part recommendation atau part conclusion pun tak ada. Ya, jadi awak kena cari sendiri. Baik, Bang. Jadi better lah awak cari yang dia buat dah part-part tu, senang. Awak terus baca yang part tu je. Baik, kan? Bang. So awak carilah
tajuk yang awak suka. Puan nak Ya. tanya, Ha. contohlah dalam pengenalan latar belakang kita kan pakai satu jurnal je kan. Ha. Jadi perlu ke buat citation? Terbaik nak mendidik awak untuk belajar research, citation penting lah. Yang Tak, sebenarnya maksudnya citation ni nak elakkan plagiarism, jadi orang tak boleh kata. Okey. Better awak pakai citation. Ya. Walaupun kita guna satu jurnal saja. Sebab dari jurnal tu sendiri pun dia ada citation daripada orang lain kan. Ya. Dia pun ambil kata-kata orang lain. Point tu ada. Yang awak nak point tu. Tapi pun nak tanya. Ha? Nak tanya, kalau macam dalam satu jurnal, bila dia dah buat citation daripada jurnal orang lain, bukan ke ayat tu dah jadi dia punya? Tak. Sebab dalam jurnal orang lain dia ayat dia beza. Yelah, Ayat maksudnya dia memang beza tapi awak tak boleh ambil ayat dia. Awak tetap kena kata yang ni orang yang dia ambil tu. Yang asal tu. Yang asal tu. Tak boleh ambil kata dia, bukan dia yang create benda tu. Dia cuma ambil benda tu letakkan dalam jurnal dia. Sebab sebelum ni ada yang ajar macam tu, dia jadi ayat dia. Ya ke? Kalau yang pasal tu kan, saya ada nampak jurnal ni, dia macam contohnya macam menurut Syam lah, menurut Syam dan menurut lagi, dia macam citation atas citation. Saya pernah jumpa satu citation tu dalam dalam jurnal. Okey, jurnal ni kalau lebih pada 3 orang yang kata, kita kena kata at all dah. Tak, maksud dia macam ni Puan, maksud dia yang jurnal yang kita pakai ni, dia buat citation daripada jurnal orang lain. Jadi masuk Emma, dia bagi tahu jurnal pengarang jurnal yang kita guna dengan pengarang jurnal asal. Dia bagi tahu sekali dalam tu. Boleh ke macam tu? Mana kena buat citation atas dua jurnal, atas dua pengarang. Maksud dia tapi you kena mention lah orang yang asal tu. Maksud kena mention yang asal daripada jurnal artikel ni menyatakan contohnya awak ambil siapa nama Emil 2013. Di dalam penulisannya menyatakan apa-apa. Kalau saya faham macam tu lah. Kita tak boleh kata yang tu kita punya, bukan kita punya. Cumanya ayat, kalau awak nak ambil point dia saja, awak ubah ayat. Jangan sebut ni. Kalau awak nak katakan penulis yang sekarang ni punya, awak tak boleh ambil sebiji ayat yang asal dia type dalam tu. Kalau awak tak ambil sebiji, maksud dia awak boleh kata ayat tu daripada penulis tu. Tapi kalau sebiji dia ambil ayat tu, dia kena tulis, dia kena citate orang yang asal. Kena yang asal Kalau dia sebiji macam tu ayat tak berubah pun, dia kena citate orang yang asal lah. Tapi kalau dia dah buat, kalau dia dah buat paraphrase, kita boleh ambil dia nama dia. Paraphrase tak apalah, boleh lah. Sebab tu kita kalau nak ambil dari situ, kita tak boleh ambil sebiji-sebiji ayat dia, tak boleh ambil sebiji-sebiji, yang tu dikira plagiarism. Sebenarnya dia tak bagilah kita ambil sebiji-sebiji. Kalau gitu orang ambil kopi tu kan bawa situ je. Kan? Bawa saja situ. Dia suruh awak summary-kan apa yang awak faham daripada situ. Baik, faham. Yang senang awak buat ringkasan lah, macam yang buat ringkaskan daripada itu apa yang awak faham. Kalau untuk recommendation, sekarang saya cakap recommendation, kalau awak rasa nak menyokong lagi ayat tu, awak boleh ambil daripada jurnal lain pun untuk menyokong. Discussion untuk discussion boleh. Recommendation ada kan? 4 recommendation saya rasa ada kan? Biasa kalau dalam jurnal ada satu-satu jurnal dia letak sekali dalam kesimpulan. Betul lah saya kata. Kena pandai-pandai ambil. Yalah. Kalau boleh yang dah asingkan. Tapi kalau dia ada dalam kesimpulan pun boleh ya guna pun kan? Boleh. Sebab tu aku kena tahu yang mana recommendation, yang mana conclusion. Baik. Awak sendiri kena tahu kalau awak ambil jurnal yang dan belum dibahagi, yang maksudnya satu jurnal tu tak ada apa, tengok last conclusion. Yang mana metodologi dia pun tak tahu, yang mana discussion dia pun tak tahu.
Yang tu awak kena pandai-pandai lah cari part mana discussion. Jadi tu yang nak selamat, awak carilah 2 jurnal. Saya akan tengoklah. Kadang saya base pada tajuk, kadang saya base pada konten. Apa yang saya cadangkan lah. Ya. Tapi kalau rasa elok dua-dua, tu terpulang kat awak lah nak yang mana. Ada lagi tak nak tanya? Tak ada lah. Tak tahu Tak Puan. ada Puan, tak ada Puan. Tak adalah. So kita berhenti setakat ni. Ya. So kita jumpa lagi untuk topik seterusnya. Kalau ikut jadual sekejap saya tengok dulu. Lepas cuti, awak cuti SEM kan lepas ni kan? Ya Puan. Cuti Puan. SEM. Ya Puan. Puan, cuti STEM Puan. Seronoknya. Lah, itu yang Assignment pun tak seronok pun. Tak seronok. Puan. Tapi nak bagi tahu saat awak belajar ni lah yang paling seronok dalam hidup sebenarnya. Cuti-cuti pun buat assignment Awak rasa Puan. seksa? Acah-acah kan. Sekarang awak rasa seksa, tak seronok. Memang rasa tak seronok. Tapi bila awak dah habis, awak rasa yang tu lah yang paling seronok. Pengalaman yang dah tak dapat balik dah. Tahu tak? So kalau nak berkawan ke apa ke, masa ni lah. Sebab tu baik-baik dengan semua kawan. Sebab awak mungkin tak jumpa dia lepas ni. Faham tak? Mungkin sampai mati tak jumpa. Mungkin ada jumpa hari-hari, bekerja sekali. Ada yang bertahun-tahun, berpuluh tahun tak jumpa. Saya dengan kawan-kawan saya ada yang daripada keluar-keluar tu training, sampai sekarang tak jumpa-jumpa lagi. Asyik janji WhatsApp adalah. Janji nak jumpa, kononnya nak reunion sekali pun tak buat. Faham tak? Itulah. So gunakan peluang ni. Baik-baik kawan nak buat assignment ke apa. Bincang elok-elok kan. Ada kawan baguslah. Boleh bincang. Masing-masing ada kepandaian, ada kebolehan masing-masing. Gunakan kelebihan-kelebihan tu. Untuk siapkan assignment. Jangan kedekut sangat ilmu. Share-share lah. Ya Puan. Kan? Baik Puan. Kalau ada cara nak mudah buat assignment, share-share lah kawan. Mudahnya begini-gini. Kami tolong kawan Puan. Betul, ada kawan-kawan yang jenis baik. Yang jenis memang suka share. Ada yang jenis kedekut, dia seorang yang punya. Ya? InsyaAllah siapa yang suka ngajar orang, dia akan lebih faham. Dia akan lebih ada ilmu dari orang lain. Okay? Okay, jumpa lagi ya. Okey Puan. Terima kasih Puan. Seterusnya 15 hari bulan Mac. Apa tu Puan? 15. Habis saja Isnin tu ada kelas dah. Pukul 8 pagi. Saya pun tak set lagi ni. Okey, lepas tu minggu tu ada 2 kelas.